Pemahaman. Terima kasih Datuk Yang Ketua, terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang diberikan. Soalan tambahan saya, apakah usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak tabung haji khususnya bagi membantu menyelesaikan isu penipuan visa purada yang menjadi masalah jemaah haji saban tahun yang berlaku? Terima kasih. Sila Menteri, 2 minit 30 saat. Terima kasih Tuan Dipertua. Untuk maklumat yang berhormat, dalam menangani isu penipuan visa purada ini sebenarnya tabung haji setiap tahun mengingatkan kepada ibadah haji untuk berurusan dengan tabung haji dan agensi-agensi pelancong yang dilesenkan oleh tabung haji, iaitu yang disebut sebagai Syarikat Pengelola Jemaah PJS dan anak syarikatnya TH Travel dan Services yang berhad. Bagi musim haji tahun 2022, tabung haji telah memberi lesen untuk mengendalikan pakej haji untuk 22 syarikat PJS. Rata-rata syarikat ini berpengalaman dalam menguruskan jamaah haji dan juga jamaah umrah. Berkenaan dalam untuk mengatasi perkara ini, maka sebab itu dalam hal seperti begini, perkara-perkara yang kita ingatkan kepada mereka yang hendak pergi dengan visa purada ini, untuk makluman, visa purada ini ialah visa yang diberikan oleh kerajaan Saudi melalui hubungan-hubungan baik yang tertentu yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan tabung haji. Maka dengan sebab itu kita mengharapkan supaya orang ramai memilihlah syarikat-syarikat yang berlesen. Yang keduanya, tabung haji terus mengambil tindakan sekiranya ada hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang ditawarkan tadi berkenaan dengan haji. Kerana baru ni sebelum isu ni berlaku, sebenarnya sebelum daripada kerajaan Saudi membuka berkenaan kota haji, setelah pun ada disebarkan berkenaan dengan iklan purada ini, maka kita telah pun menghantar surat tunjuk sebab kepada syarikat travel tersebut. Dan yang ketiganya, tabung haji telah mempunyai berusaha untuk memberikan kesedaran kepada umat Islam mengenai risiko, mengenai tawaran visa purada dan syarikat yang tidak berlesen ini. Dan yang seterusnya pula ialah sila wawarkan perkara ini sekiranya ada maklumat untuk diambil tindakan. Yang seterusnya ialah kita mengharapkan report polis dibuat terutama kepada mereka yang terlibat ataupun yang terkena dengan syarikat-syarikat yang menipu ini. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan kedua saya jumpa Yang Berhormat Pasir Gudang. Terima kasih Datuk Speaker. Yang Berhormat Menteri, soalan saya ada kaitan dengan jawapan Yang Berhormat Menteri sebentar tadi. Saya amat sedih dan simpati pada jemaah-jemaah haji yang terkandas beratus orang di KLIA baru-baru ini gagal menunaikan haji di bawah agensi di luar tabung haji. Di Dewan Parlimen ini pada hari ini, bolehkah Yang Berhormat Menteri beri jaminan kerajaan, tabung haji dan Jabatan Perdana Menteri di bawah pimpinan Yang Berhormat Menteri memastikan kejadian ini tidak boleh berlaku lagi? Terima kasih. Terima kasih Pasir Gudang. Sila 2 minit 30 saat. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih kepada Pasir Gudang yang concern berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan soal penipuan, kes penipuan yang pada saya saya kesal sangat, kerana kes menipu ini ialah menipu yang melibatkan orang-orang yang nak pergi ke Tanah Suci. Maka sebab itu perkara ini perkara yang kita pandang serius. Maka oleh sebab itulah hal-hal yang berlaku sebenarnya ini luar daripada pengetahuan kita. Sebab tu kalau ada atas pengetahuan kita, maka macam saya sebut tadi, sebelum syarikat ini ada satu syarikat yang lain menawarkan, maka terus kita menghantar surat show cause letter. Kenapa tawaran ini dibuat sedangkan waktu itu kerajaan Saudi belum lagi membuka berkenaan dengan kota tabung haji tadi. Maka sebab tu kalau ada kes-kes seperti begini, kita segera untuk bekerjasama, sama ada dengan pihak polis sendiri ataupun dengan pihak tabung haji ataupun dengan syarikat-syarikat kalau mereka daftar dengan MOTEC, maka kita boleh ambil tindakan berdasarkan kepada undang-undang ni tadi.
Terima kasih kepada Tuan Terima Speaker. kasih Menteri.